adalah deklarasi daripada persidangan yang kita lakukan dengan tajuk memperkasa dan mempertahankan agama Islam sebagai agama persekutuan. Jadi setelah kita membahas dalam persidangan ini tak daripada semalam, iaitu berapa bulan? 6 bulan sehingga kali ini dengan membawa nas-nas dari kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar, maka kita dapati beberapa isu yang diperjuangkan oleh pihak parti-parti pembangkang bukan saja menyalahi dari nas-nas tersebut, ya, bahkan bertentangan sama sekali dengan Islam. Lagi didapati mereka ini amat sesat lagi menyesatkan. Jadi buktinya ialah isu yang pertamanya ialah isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah. Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan. Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan. Tuhan yang telah menurunkan agamanya, namanya, agama itu adalah Islam. Agama yang Allah Ta'ala turunkan itu namanya Islam. Rasulnya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan agama itu. Dan kitabnya, ajarannya adalah Al-Quranul Karim. Ini fakta. Orang Islam pun tahu, orang bukan Islam pun tahu. Maka nama Allah atau kalimah Allah itu sebenarnya hanyalah untuk orang Islam. Hanya untuk umat Islam. Kerana agama Allah itu adalah agama Islam. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, inna dina 'inda Allahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Itu dalam ayat lain Tuhan kata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Orang siapa mengganut agama lain daripada Islam, Allah Ta'ala tidak akan terima. Itu yang pertama. Jadi ini hujah ni boleh pakai oleh orang-orang kita yang keliru. Jadi jangan keliru lagi lepas ni. Yang keduanya, umat Islam ni adalah umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak menyengutukannya dengan yang lain. Maknanya kita tidak menyamakan Allah Ta'ala ni dengan batu, kayu dan sembahan-sembahan yang lain. Sebab itu ajarannya ialah, lafaz kalimah ialah tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Maknanya yang lain bukan Tuhan. Jadi inilah yang membezakan umat Islam dengan umat agama-agama lain. Seperti umat Yahudi, Kristian, musyrikin, lain-lain sebagainya. Ya? Ini beza. Dan umat Islam pula diperintahkan berdakwah dan menyeru umat lain kepada mengesakan Allah. Itu perintah. Diperintahkan umat Islam, diperintahkan Rasulullah, diperintahkan umat seluruhnya menyeru umat lain supaya mengesakan Allah. Sebab itu lafaznya ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Dan bukannya membenarkan Allah itu untuk disekutukan. Seperti mana yang dipersetujui oleh PAS, DAP dan PKR. Gitu. Dengan arti kata lain, menyeru mereka masuk Islam. Menyeru orang yang bukan Islam ni masuk Islam. Melafazkan 2 kalimah syahadah, meninggalkan kepercayaan dia. Dan mengganut ajaran Islam. Dan bukanlah dengan cara membenarkan nama Allah itu untuk mereka gunakan. Sedangkan mereka terang-terang menyalahgunakannya kerana mereka masih tidak meninggalkan kepercayaan mereka yang asal ini. Dia masih percaya lagi makhluk-makhluk ini juga tu. Dia menyekutukan Allah dalam ketuhanan. Dan impaknya pula apabila dia benarkan mereka menggunakan kalimah Allah ini, umpama dalam Bible ke dalam kitab
Hindu ke dalam kitab Buddha ke dalam kitab lain daripada Islam, dalam agama mereka maknanya, maka akan jadilah natijah ni, keputusannya nanti semua agama adalah agama Allah dan bukan hanya Islam. Dia akan jadi begitu. Dalam Bible ada Allah, dalam kitab lain daripada agama Islam ada nama Allah. Maka akan membawa makna bahawa agama itu juga Allah Ta'ala yang turunkan. Gitu. Agama maknanya semua agama adalah agama Allah jadinya, kalau dibenarkan, dan bukan lagi hanya Islam, agama Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Maka kalau maknanya keyakinan inna dina indallahi Islam ni dirombak, maka semua agama akan jadi agama Allah. Inilah yang dipanggil pluralisme agama. Ya? Yang menjadi agenda jahat musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam sebenarnya, untuk menghapuskan Islam. Sebab Islam, orang Islam dia yakin hanya Islam itu agama yang diterima di sisi yang benar, yang menyelamatkan kita di akhirat nanti hanyalah Islam. Kemudian yang ketiga, ya, Presiden ketiga-tiga parti pembangkang ni, iaitu PAS, DAP dan BKR, ya, telah membuat kenyataan bersama, ya, bahawa kalimah Allah ini boleh digunakan agama lain dari Islam. Jadi dengan kenyataan ini adalah jelas mereka ini semua memperjuangkan pluralisme agama. Dan agenda mereka juga adalah jelas, iaitu untuk menghancurkan Islam. Untuk menghancurkan Islam. Ini perbuatan dia orang ni adalah perbuatan jenayah yang paling besar ke atas agama Islam dan umatnya, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Ini yang dia pernah buat. Kerana agenda ni adalah agenda Yahudi Zionis. Ya. Ini adalah perbuatan jenayah yang paling besar pada Islam dan umatnya. Maka rukun Islam yang pertama, kalau diikut dia orang punya cakap ni, dia orang punya kata kalimah Allah orang kafir boleh guna. Rukun Islam yang pertama itu, iaitu kalimah la ilaha illallah, itu lenyap. Lenyap. Hapus. Mansuh ni ajaran dia. Sedangkan kalimah itu mengajar, Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Mana hapus rukun Islam. Wa'iyyazubillah. Simpang Allah Ta'ala. Jadi umat Islam sudah tidak mengesahkan Allah. Dengan arti kata lain, telah murtad. Kalau ikut agenda dia. Kerana tidak mengaku keesaan Allah dalam ketuhanan. Ya? Serta mengaku pula agama-agama lain juga adalah agama Allah. Kerana dah bagi kalimah Allah pada dia. Ya? Kerana mereka telah menggunakan kalimah Allah. Dengan sebab itu kita kena pertahankan kalimah Allah ini hanya untuk orang Islam. Dan lagi maknanya Nabi Muhammad SAW bukan lagi utusan membawa agama Allah, yakni Islam. Bahkan semua agama benar belaka, bukan hanya Islam. Dia akan jadi begitu. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad je bawa agama Allah. Jadi pengasas agama Hindu dia juga adalah bawa agama Allah. Ada jadi agama lain tu macam pengasas dia tu jadi macam Nabi Muhammad. Dia jadi begitu. Wala'iyazbillah. Jadi ini kita punya hujah. Jadi saya memberitalah yang pertama sekali yang kena faham sebab nak tulis kena faham. Kemudian seruan kita setelah kita lihat bahayanya benda ni, kesannya benda ni, maka seruan kita kepada segenap lapisan umat Islam. Bukan kata minda pondok saja, bukan kata yang hadir saja, semua sekali. Semua sekali daripada atas sampai ke bawah. Okay? Pertama sekali agar jangan terus lena dan leka lagi. Tak boleh lena, tak boleh tidur. Tak boleh tidur lena lah kerana isu ini.
Kerana ini sebenarnya adalah agenda musuh-musuh Islam, iaitu Yahudi Zionis, Yahudi dan Nasrani, untuk menghancurkan Islam dan memurtadkan umat Islam. Sebab Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dengan Nasrani, dia tidak akan reda, dia tidak akan senang hati sehinggalah orang Islam ni ikut millah, ikut agama dia. Ini dia orang Islam buat. Ya? Kemudian yang kedua, seruan kita, jangan termakan dengan dakwah parti-parti pembangkang, terutamanya parti PAS yang kononnya nak melaksanakan negara Islam, tetapi presidennya sendiri menghalalkan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk disekutukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Dengan membenarkan nama Allah digunakan oleh agama lain daripada Islam. Maknanya dia mengizinkan supaya Allah Ta'ala itu disekutukan, disyirikkan. Maka Allah Ta'ala ada sebut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Ta'ala ampun dosa lain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Tapi dosa syirik Allah Ta'ala akan. Baik. Yang ketiga, seruan kita, umat Islam jangan memandang isu kalimah Allah ini sebagai isu politik semata-mata. Dia bukan isu politik ni, dia bukan isu politik. Ya. Kerana ini adalah usaha, ya, usaha untuk merombak perkara rukun Islam, rukun yang pertama, rukun yang utama di dalam Islam. Ni dia nak rombak rukun Islam, itu usaha, itu dia punya inisiatif, itu dia punya taktik. Ya. Dan kerana inilah kita telah membuat kenyataan melalui persidangan ini bahawa haram menyokong PAS, PKR dan DAP. Haram. Dan kita mahu suara ini sampai ke segenap pelusuk masyarakat, khususnya umat Islam, dan amnya kepada yang bukan Islam. Ya? Khususnya kepada umat Islam. Jangan sekali-kali memberi satu undi pun kepada mereka. Jangan diberi. Ya? Jangan sekali-kali, jangan. Ya? Kerana mereka telah sepakat dalam memperjuangkan. Ya? Kerana mereka ni, PAS, DAP dan PKR ni telah sepakat dalam memperjuangkan bahawa nama Allah itu boleh digunakan oleh pengganut agama lain daripada Islam. Untuk, sudah tentulah gunanya untuk dia orang menyekutukan Allah Ta'ala. Ya? Ada tentu. Dia kata, boleh guna tapi boleh pakai tapi jangan salah guna. Jangan salah guna macam mana? Dia memang syirik lah. Itulah salah guna yang paling besar sekali. Takkan dia mengaji sampai Mekah, Madinah, tak faham. Ya? Yang mana keputusan ini membawa maksud, keputusan diorang ini akan membawa maksud, dan natijahnya semua agama adalah agama Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sudah berfirman, Inna dina 'indallahi al-Islam. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya? Jadi itu kita punya hujah yang kita dapat, resolusi yang kita dapat dari persidangan ini. Benda ini saya rasa perkara yang mudah. Kalau kita nak bahas lebih dalam, mana dia jadi payah faham. Jadi fakta yang mudah. Kemudian kesan daripada sini kita terakhir ini ialah, oleh kerana kita lihat benda ini amat bahaya dan PRU 13. Ya? Jadi kita berasa amat suntuk masa. So tuan-tuan fikirlah macam mana supaya benda ini sampai kepada masyarakat segenap apa tu umat Islam di Malaysia. Ya? Jadi anjuran kita supaya kita ni lemah. Yang boleh mengatur kita, yang berkuasa mengatur kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh memberi pertolongan hanya Allah. Dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi anjuran kita ini kena masuk. Ya? Kita menganjurkan, maknanya kita mencadangkan, kita mengerahkan, kita kata, ya? Semua pihak dan semua lapisan masyarakat kita seru supaya melakukan dan menganjurkan salat hajat, sembahyang hajat di seluruh negara, sama ada di peringkat nasional maupun negeri dan juga daerah.
dengan dihadiri oleh pemimpin di berbagai peringkat. Kalau kita saja buat, mungkin tak berapa meriah, mungkin orang. Tapi kalau datang pemimpin, dia Mami Ramel, mulai daripada hari ini dan seterusnya, sehingga menjelang PRU 13, dan kalau perlu selepas PRU 13 pun kita buat lagi. Tapi ini keputusannya, agar umat Islam di Malaysia khasnya dan di seluruh dunia amnya terpelihara dari agenda pemurtadan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya? Ini agenda dia nak memurtadkan umat Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada musibah yang amat besar ini. Ya? Ini musibah amat besar. Agar tidak melanda lebih parah dan umat Islam dapat disatukan hati-hati kita di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan di bawah panji-panji mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih, yang benar, yang muktabar, insya-Allah. Ya. Jadi ini kita punya seruan. Maka resolusi ini sudah tamat. Jadi kalau mungkin ada soalan apa semua, sama ada saya jawab ataupun